Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya hulurkan buat Dato' Arif, Tuan Speaker Dewan, sahabat-sahabat perwakilan kerajaan, sahabat-sahabat Pakatan Pembangkang, seterusnya hadirin, tuan-tuan dan puan-puan warga persidangan yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perbahasan saya titipkan buat anda kesemuanya. Baiklah Tuan Speaker Dewan, memegang mandat selaku yang berhormat Ketua Pembangkang, hari ini kami selaku pembangkang yang baik menerima gagasan usul yang telah digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu kesedaran pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam pendidikan bagai air besar sampan tak hanyut. Maka Tuan Speaker Dewan, memulakan rentak bangkangan di perwakilan pembangkang, saya mohon izin untuk melakukan gerak kerja pertama, iaitu untuk melakukan semakan terhadap pendefinisian, seterusnya melakukan pembidasan terhadap hujah pertama yang telah dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baiklah, bagi frasa yang pertama, iaitu tentang pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam pendidikan, kami tidak ada masalah untuk menerima pendefinisian tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Namun tuan-tuan dan puan-puan, bagi frasa mengenai kesedaran pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta ini, saya ingin ragukan beberapa perkara. Pertama, dalam mereka ingin menceritakan tentang keadaan kesedaran. Apakah sebenarnya kriteria ataupun kayu ukur kesedaran yang ingin kita bincangkan dalam Dewan Perdebatan? Sebab sepanjang penghujahan pertama, apa keadaan kriteria ataupun komponen kesedaran yang diceritakan tidak ada. Itu yang pertama. Kedua, hari ini kalau kita dengar baik-baik, kerajaan nak buktikan kesedaran pelibatan yang kurang menyebabkan matlamat ataupun aspirasi pendidikan kita ini tidak tercapai. Hari ini, sekiranya kesedaran pelibatan ini dizahirkan melalui tindakan dan usaha yang aktif, saya tanyakan kepada anda, adakah matlamat ini boleh dicapai? Saya tunjukkan akan boleh dicapai, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dalam frasa kesedaran ini, tuan-tuan dan puan-puan, kelompongannya sepatutnya mereka tunjukkan apakah kriteria ataupun komponen untuk kita lihat mengenai frasa kesedaran. Itu yang pertama. Frasa yang kedua iaitu titik tolak perdebatan mengenai bagai air besar sampan tak hanyut, tuan-tuan dan puan-puan. Kata mereka hari ini, apabila harapan yang tak dapat dipenuhi, kita merujuk kepada aspirasi sistem pendidikan kita, pendidikan untuk semua, tuan-tuan dan puan-puan. Namun tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan kita ingin bercerita ataupun berhujah mengenai aspirasi sistem pendidikan, soalannya, adakah keadaan usaha-usaha kita melalui gelombang pertama dan gelombang kedua PPPM tidak tercapai? Kalaulah kami buktikan hari ini dalam keadaan kita melaksanakan PPPM, gelombang 1 dan gelombang 2 kita telah pun mencapai apa yang digariskan dalam anjakan ke-9 ini, maka keadaan ini telah menunjukkan bahawa ia bukanlah harapan yang tidak dipenuhi. Itu frasa yang kedua. Dan hujah mereka hari ini di bawah kata kunci apa? Karenah birokrasi merencatkan aspirasi, tuan-tuan dan puan-puan. Bercerita mengenai bagaimana syarikat swasta tak nak bagi wang sebab kena masukkan dalam akaun sekolah dan akaun kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan bagaimana kita letakkan dalam akaun sekolah atau akaun kerajaan untuk apa, tuan-tuan dan puan-puan? Untuk kita mengelakkan penyelewengan. Andai kata sumbangan ini diberikan secara peribadi, adakah kita boleh tahu tentang ketelusan sumbangan tersebut diuruskan, tuan-tuan dan puan-puan? Dan keadaan ini untuk menjaga integriti siapa? Untuk menjaga integriti pihak sekolah, untuk menjaga integriti pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ini sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Maka keadaan ini bukanlah sebenarnya kerenah birokrasi, namun perkara ini adalah selaras dengan SPI bilangan 3 2018, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana ada garis panduan tentang cara saluran sumbangan daripada pihak luar. Maka keadaan ini tidak pun menunjukkan ia merupakan kerenah birokrasi, namun inilah tata cara pengurusan kewangan yang perlu untuk kita penuhi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka rumusan di perwakilan kerajaan hari ini, mereka seolah-olah ingin menunjukkan kerenah birokrasi ini merupakan satu perkara yang besar. Namun dalam penghujahan mereka, mereka tidak pernah pun membuktikan perkara ini merupakan kegagalan PIBKS, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka menunjukkan faktor-faktor luar yang menggagalkan PIBKS ini, tuan-tuan dan puan-puan. Maka rumusannya hari ini, kerajaan tidak menjawab usul dengan baik. Sebelum saya teruskan, dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang berhormat, pertama adalah
sekarang ini syarikat swasta ingin menyumbang. Dan kedua, memang betul ada yang kita mau buat. Masalahnya kerana birokrasi ini, apakah jaminan yang dana yang telah dikeluarkan ini langsung kepada sekolah? Mudah saja. Adakah hari ini apabila ada satu masalah kerana birokrasi, syarikat-syarikat swasta di luar tidak mahu menyumbang? Saya katakan hari ini syarikat swasta ini berlumba-lumba untuk menyumbang. Untuk apa tuan-tuan dan puan-puan? Untuk pembangunan pendidikan kita, warga Dewan sekalian. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya tinggalkan perwakilan kerajaan. Ayuh saya bawakan anda untuk kita menyelami apakah pendirian dan juga pembawaan perwakilan pembangkang. Hari ini, pendirian perwakilan pembangkang dalam membangkang usul, iaitu kesedaran pelibatan ibu bapa komuniti dan pihak swasta dalam pendidikan. Premis kami tunjukkan ia bukan bagai air besar sampan tak hanyut. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan, kami akan tunjukkan bagaimana harapan ataupun matlamat yang hendak dicapai ini dapat dipenuhi. Rasional di perwakilan pembangkang cukup mudah. Kami akan tunjukkan ia melihatkan kepada usaha aktif permuafakatan jaringan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam membangunkan murid dan iklim sekolah yang sejahtera. Dua hujah akan kami sampaikan. Hujah pertama di bawah kata kunci, jaringan aktif diperkasa, pembangunan murid direkayasa. Baik, duduk saya bangun pula yang kedua sebentar nanti akan menyampaikan hujah di bawah kata kunci, muafakat ibu bapa, komuniti dan swasta dibina bersama, iklim sekolah sejahtera dibudaya. Dan duduk yang kedua seperti biasa yang ketiga akan melakukan kerja-kerja pembidasan tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, hujah pertama perwakilan kerajaan pembangkang di bawah kata kunci, jaringan aktif diperkasa, pembangunan murid direkayasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahukah anda anjakan 9 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah menggariskan kerjasama antara ibu bapa, komuniti dan pihak swasta secara aktif. Malah melalui blueprint dengan izin tuan yang dipertua, dokumen biru terbitan Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan Padu Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan peranan pihak komuniti dan swasta adalah memberi sokongan dan galakan yang tidak berbelah bagi kepada guru dan pemimpin sekolah, di samping menjadi rakan kolaboratif aktif pihak kementerian mengenai peningkatan pembangunan sekolah selari dengan perkeliling ikhtisas KPM bilangan 1 2018 dan juga dalam mengangkat frasa sekolah milik masyarakat. Dalam keadaan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata. Saya suka untuk berkongsi dengan anda semua teori pembangunan ekologi Brand-Brenner dalam pendidikan yang menjadi tunjang dalam pembentukan jaringan permuafakatan untuk membentuk tingkah laku dan kemenjadian murid. Tahukah anda, teori ini telah mengenal pasti impak pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam mempengaruhi pembangunan anak-anak melalui mikrosistem sosial yang unik. Seterusnya menjadi entiti penghubung pembentukan tingkah laku positif, seterusnya merekayasa kemenjadian murid. Saya tunjukkan kepada anda apakah amalan terbaik PIBKS yang telah kita laksanakan. Contohnya usaha yang dilakukan oleh negeri Johor, iaitu dengan program ProDuit, usaha sama Yayasan Jacob dan Universiti Malaya telah menunjukkan bagaimana pengembangan sosial untuk kanak-kanak umur berusia 7 hingga 12 tahun bagi melahirkan generasi celik kewangan berasaskan nilai-nilai positif, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dalam penghujaan ini saya telah tunjukkan kepada anda bagaimana kesedaran pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam pendidikan bukan bagai air besar sampan tak hanyut. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum.